Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Alright guys, boleh dengar? Okay, no. Boleh man? Dengar man? Terima kasih. Alright man, thank you man. Alright guys, so we are still in 6.2 last time we stopped at reminder theorem. Siapa yang join guna personal email, tolong keluar semula dan masuk semula. Tolong keluar dan masuk semula menggunakan email MOE. Right. Alright guys, so last time we stopped at when we are dealing with reminder theorem involving our divisor involving linear only but this time your divisor already quadratic. Okay, so divisor already quadratic. So what does it mean? Divided by ax square plus bx plus c, then the remainder will be linear. Itu je. Sebelum ni kita buat divide by linear, dapat constant. But this time divide by quadratic, you get linear. Okay, what does it mean? Okay, take a look at example number 5. Using the remainder theorem, find the remainder when px blah 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 is divided by x square minus 4. So as you can see, this is your divisor. Divisor already quadratic up to power of 2. Okay, up to power of 2 lah kat sini. Nampak buat kacau sangat ni yang writing sini. Okay. So means that we knew already that the answer of your reminder later will be in the form of ax plus b or mx plus n. Mx plus n. Jawapan kita akan dalam bentuk ni. Sebelum ni kita buat reminder. Sebelum ni Okay, tengok ni. Sebelum ni reminder kita adalah nombor. Kenapa? Sebabnya kita punya divisor kita adalah linear. Nampak tak? Divisor kita, pembahagi kita ni adalah linear. Tengok ni. Pembahagi kita adalah x kuasa 1. Okey. Bila pembahagi kita x kuasa 1, hasil memang kita akan dapat constant lah. Hasil reminder tu akan dapat constant. Akan dapat nombor. Nampak tak? Okey. But this time, kita dah ubah. Okey. For next part ni, kita ubah. Kita punya divisor tu quadratic. Mel. Sorry. Kuat sangat bunyi anjing jiran tu. Nah. Anjing jiran tu, bukannya saya. Okey. Right. Hati-hati nak keluar rumah tu. Okay, kena standby tanah kat luar rumah. Okay, right. Okay guys, kita ubah kita punya divisor kita dah jadi quadratic. Bila divisor kita jadi quadratic, reminder kita akan jadi linear. Tak percaya, mari kita buat reminder theorem reminder theorem. Mari kita try buat long division Soalan minta reminder theorem tau. So kalau buat long division, if using long division, maksudnya long division untuk soalan example number 5 ni tak boleh buat Tak boleh buat Sebab apa? Sebab soalan dia minta using reminder theorem. Kalau long division ni bukan alternative method Kalau long division macam mana nak tengok, macam mana nak buat dia adalah macam ni. So this is your divisor x square minus 4 and then this one is your px. Make sure you have all the alignments for your x. The higher power is 3. The highest power is 3 So 3, 2, 1, 0. Okay lah. Alignment semua dah ada. Okay. So we choose x because we want to produce x cube
x cube minus 4x. The next multiplication is x times minus 4. So which contribute to minus 4x. Minus 4x, jangan bubuh dekat sini. Kita kena bubuh kat sini lah, minus 4x. Kena bubuh ikut alignment dia lah. Okay, so this one clear. So this one follow through. Minus 2x square. And then this one you simplify. 3 minus minus 4. So plus 7x. Okay, so now next target is to eliminate minus 2x square. So times with minus 2. So you obtain minus 2x square. And then don't forget this one follow through, minus 5. And then the remaining part is minus 2 times minus 4 which contribute to plus 8. Boleh faham tak? So yang ni clear. 7x ni follow through. 7x minus 5 minus 8 minus 13. Dapat tak? Nampak tak ni guys, this is your reminder. This is your reminder. Your reminder will be 7x minus 13. Nampak tak? Hasil jawapan akhir tu, reminder tu, baki tu, you akan dapat linear tau. Dapat linear. Mx plus C. Okay. Macam mana nak tahu nak stop? Macam mana tahu nak stop? Sebab sini dah constant kan? So we need to stop lah. Sir, Ya. Yeah. kalau letak kosong atau automatika tak? Letak kosong kat mana? Dekat yang tepat ruang kosong negatif 2x tu. Tak. Boleh, tak ada masalah. Nak letak kosong boleh. Tapi kena letak kosong x square lah. Okey, faham? Sebab kita nak ikut alignment dia. Okay. Right, kita ikut dia punya alignment dia tu. Kolom dia tu. Kolom x cube, kolom x square, kolom x tu. Kita kena ikut dia. Okay, otherwise it's going to be confusing lah. Alright, so nampak hasil tak? Kalau kita bahagi kuadratik, hasil tu boleh dapat ni. Hasil boleh dapat linear. Guys, sebenarnya ni jawapan dia lah ni. Ni jawapan dia lah ni. Tapi, soalan minta remainder theorem. So, bila nak buat remainder theorem, kaedahnya macam ni lah. Remainder theorem kalau masih ingat lagi, kita akan masukkan nilai dia kan. Maksudnya, from x square minus 4 tu, this is your divisor. Kita expand, kita dapat x minus 4, x plus 4. Betul tak? Betul? Divisor kita yang ni. This is your divisor guys. Dx. Divisor macam P apa dx. So your dx involving two values of x two values of x which are this one kalau you masih ingat, yang ni x ni sama dengan 4. Yang ni x sama dengan negatif 4 sebab kita let dia equal to 0 kan. Sebelum ni kita cari ni, ingat tak? Kita cari nilai ni. Kita cari nilai P4 dengan P negatif 4 kalau masih ingat lagi. Kita cari nilai and then we substitute lah into the formula. 4 cube minus 2, 4 all together square plus 3 times 4 minus 5. And then for this one, minus 4 all together cube minus 2 minus 4 all together square plus 3 times minus 4 minus 5. And then we calculate, what do we get next? Kita calculate, dapat apa? Ni. Sir, kenapa X tolak 4? Kenapa X tolak 4? Bukan 2, sir. Astaghfirullahaladzim. Sorry lah. Saya pun mantul ni. Padahal lah. Tegur awal yang kali Thank you. 2 minus 2 because this one X minus 2, X plus 2 Thank you very much. So habislah semua dalam ni. Padam semua. Alright. Okay guys. So kita masukkan untuk 2 when x equals to 2 Okay, kita buat macam ni lah. X equals to 2. So dapat 2 cube minus 2 all together square plus 3 times 2 minus 5. Okay, calculate this one for me. And then another one is x equals to minus 2. Thank you
minus 2 altogether cube minus 2 altogether square plus 3 times minus 2 minus 5. Okay, what do we get next? Calculate 8 minus 8 clear 6. This one 1. Minus 8 minus 16 minus 22. This one minus 27. Betul ke? Kira tak? Dapat minus 27. Dapat tu tak? Okay. You get 1 and minus 27 Guys, but be careful This one is the calculation for finding remainder, betul tak? Ini kiraan untuk cari remainder 2. Yang ni kiraan untuk cari remainder minus 2. Boleh faham tak? Dah tak faham lah. Faham. Okey. Tolong faham yang ni pula. Okey. Saya kata dah tadi, kalau divisor tu kuadratik, remainder tu akan jadi linear. Remainder tu akan jadi linear. So what does it mean? We change R2 tu kepada linear Linear tu maksudnya dia akan jadi mx plus n. Mx plus n. We need to change to mx plus n. But since your x is 2, therefore will be 2m plus n. Untuk yang ni. Boleh faham tak? Boleh. Yang ni pun sama juga. Dia akan jadi mx plus n juga. But since your x is minus 2, so it will be minus 2m plus n. Ganti kat sini. So what does it mean? From this part, we obtain that 2m plus n equals to 1, which is equation 1. For this one is minus 2m plus n equals to minus 27, which is equation number 2. Ada apa nak tanya tak? Yang lain? Nak tanya sekarang. Sebenarnya kalau divisor kuadratik tu, Apa? Reminder macam mana? kalau divisor kuadratik Boleh Syah? Tak dengar sangat Syah. tu tadi, Okey, kita record balik Sekali lagi Kita record balik. kalau seulang sayang, kalau divisor kuadratik Okey, tengok ni. Kita patah balik kepada yang asal hari tu kita buat macam mana? Kita patah balik kepada yang asal kita buat hari tu. Kalau divisor kita ni, divisor kita linear. Faham tak ayat saya tu linear? Linear tu maksudnya x kuasa 1. X tu kuasa 1. Maksudnya kalau divisor dia kuasa 1, maksudnya reminder dia kita akan dapat nombor. Nombor ataupun maksudnya constant. Constant. Nampak tak jawapan kita dapat apa? Nampak tak? Negatif 29, negatif 140/27. Maksudnya kita dapat nombor. Okey. Kalau pembahagi tu linear, hasil reminder akan dapat nombor. Alright? Itu yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, sekarang ni kita nak go through yang next part pula. Kalau you punya divisor tu adalah kuadratik, tengok ni kuadratik ni. X kuasa 2. Reminder nanti dia akan jadi linear. Faham tak? Hasil belakang ni akan jadi linear. Tak faham faham? Faham sir. Faham Faham. Okay. So then that's why kita substitute ni. Mx plus n tu becomes 2m plus n. Okay. And then the next part ni mx plus n juga. Cuma kita kan x kita minus 2 kan. So kita ganti jadi minus 2m plus n lah. So that's why we obtain equation number 1. Equation number 2. Kenapa boleh sama dengan 1 ni? Benda ni sama ni. Sama dengan 1. Yang ni pun sama.
sama dengan minus 27. Okay. That's why you obtain the equation 1 and equation number 2. Okay, nak tanya. Setakat lah. Sampai dapat equation 1, equation 2 ada masalah tak? Sebab chapter 6 saya berani cakap yang masalahnya adalah bahagian ini. Bahagian ni yang bermasalah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada nak proceed ni? 1, 2, 3. Alright. So the remaining part is to obtain to solve number 1 and number 2 lah. So dekat sini kamu nak buat persamaan serentak, ikut kamu lah. Persamaan serentak kan dia subjektif kan. Dia banyak cara kan. Banyak cara. Kalau macam saya pakai elimination je. Okay, elimination what does it mean? Saya akan buat 1 plus 2 lah. Sebab obviously saya nampak dekat situ 2m plus n equals to 1 and the next part is minus 2m plus n equals to minus 27. So kalau saya buat addition in between these two equation, yang ni boleh potong lah ni. Clear. So the remaining part is 2n equals to minus 26. So n we obtain minus 13. Betul? N kita dapat minus 13. And then we substitute back to equation number 1 or number 2. For me, number 1 is easier. So 2m minus 13 is equals to 1. And then simplify, 2m equals to 14. So m equals to 7. As you can see, your Rx is mx plus n, which is 7x minus 13. Nampak tak? Hasil sama. Hasil adalah sama ni. 7x minus 13, 7x minus 13. Okey tak? Okey tak? Okey. Yang lain macam mana? Okey lah. Okay, saya proceed lah. So, moral of the story, kita kena let Rx tu jadi mx plus n. Mx plus n. Kemudian kita masukkan nilai x dia. Kemudian kita dapat equation 1, equation 2. Once we get equation 1, equation 2, kita cari nilai kepada unknowns kita tu. Itu sahaja. Okay. And then kita masukkan balik value m dengan value n tu ke dalam reminder tadi tu. Okay. Kita look at example number 6. Kita ada 19 example lagi nak go through ini 19 Satu habis. 2, tapi benda yang lebih kurang ya. Alright guys. Given px, tengok ni. This is your divisor. Your divisor already given to you a quadratic. So bila you nampak divisor quadratic you terus tulis ni. Reminder will be ax plus b ataupun you nak pakai ax plus b. Boleh, you nak pakai mx plus n pun boleh. Ikutlah mana-mana yang berkenan. Asalkan dua unknown. Mx plus c pun boleh, tak ada masalah. Okay. And then dia bagi kat sini nampak? Nampak tak reminder? This is your reminder. Dia bagi dah m dengan n tu. Boleh faham? But this time we need to obtain p and q. Oh, ramai tak bangun tidur okay. Nah, pesan kat kawan-kawan siapa yang lambat bangun tidur tu saya kira tak hadir kuliah pertama sebab ada juga beberapa orang tu yang kerja dia asyik masuk lambat dia. Saya hafal nama yang masuk lambat tu. Okay, alright. Dia datang tapi 8.50 sekali lagi baru dia masuk. Tu memang kira tak ada untuk kuliah pertama tu. Alright. Sebab ada beberapa orang menanti untuk terima surat amaran. Okay. So reminder dia dah bagi. But instead they want you to find P and Q. Okay, chill. First step. From your dx. X square minus 1. This one you can factorize, becomes x minus 1, x plus 1. So now you have two linear divisor dekat sini. Okay, from the quadratic. Okay, so means that your reference are when x equals to 1 and when x equals to minus 1. Boleh faham tak?
Okay. Both parts give you Rx equals to 2x plus 3. Dua-dua ni berikan nilai 2x tambah 3. Bermaksud 2x tambah 3, kita bubuh sebelah kiri ni. 2x tambah 3. Okay, chill. Sama dengan yang belah kanan ni 4x cube plus px square plus qx plus 5. Okay. Maksudnya sekarang ni kita nak ganti setiap x yang ada ni dengan satu untuk situasi ni. Boleh faham tak? Setiap x ni kita akan ganti dengan satu untuk situasi ni. Untuk yang bawah pula, kita akan ganti dengan negatif 1. 4 minus 1 altogether cube plus p minus 1 altogether square plus q times minus 1 plus 5. Okay. Buat sama dengan belah kanan ni. Buat apa? Ingat kat saya ni. Sekejap. Alright. So let's simplify this one. 5. 4 plus P plus Q plus 5. So basically we will get dapat apa? Minus 4 P plus Q. Betul tak? This is your equation number 1. Is that okay guys? Okay. Ya, lain tak okey bagi tahu. Tak okey tolong bagi tahu. 3 tolak 2. So dekat sini 1. So this one is minus 4 plus P minus Q plus 5. So yang ni kita akan dapat kosong. Iya ke? Kalau salah bagi tahu. So P tolak Q. So this is equation number 2. Betul tak? Betul sir. Okay cun. So modal dia sama, kuadratik kuadratik pula. Two equations of linear involving P and Q. Two equations and then simultaneous equations. So dalam situasi ni pun senang kita buat 1 plus 2 pun senang kot. 1 plus 2 So 1 plus 2. So minus 4 equals to P tambah Q. Dekat sini subjektif Siapa nak buat subtraction pun boleh. Tak ada masalah. Siapa nak buat substitution pun boleh. Saya buat tambahnya ni. So minus 4 to P clear. So P equals to minus 2. So we obtain P equals to minus 2 already. So P done. So from equation number 2. From equation number 2 dia kata apa? Kosong sama dengan negative 2, negative Q. Minus 2 minus Q kan. So Q is minus 2 as well. Betul tak? Yang lain macam mana? Okay. Okay. Cara nak check ni tak payah. Cara nak check jangan kira balik tau. Cara nak check jangan kira balik. Cara nak check orang kalau nak check secara cerdik kan. Masukkan P dengan Q ni negatif 2, masukkan negatif 2. Kemudian kamu buat long division. Antara ni dengan ni. Buat long division. Hasil akan dapat ni. Boleh faham tak? Hasil reminder tu akan dapat 2x tambah 3. So kalau dapat, confirm betul. Kalau tak dapat, something wrong lah. Itu cara check yang betul. Dia kalau maths ni, dia cara nak check adalah kita buat reverse method. Reverse method Kita jangan go through balik semua kiraan tu. Guys, nak maklum assignment sangat teruk Sangat-sangat teruk. So, saya expect kebarangkalian tak tahulah nak kata lah, mulut malah nak cakap banyak lah. Tapi kena usaha lebih lah untuk group assignment. Assignment sebab yang saya hantar kepada ni sangat teruk lah. Yang saya hantar, saya pilih 5 orang random kan. Orang yang tak buat quizzes itu saya ambil. Lepas tu ada lagi beberapa orang yang saya tengok apa dia punya quizzes saya tu pun rendah kan. Jadi saya ambil, saya buat dia dulu. Saya tanda dia dulu. Dan markah sangat teruk lah. 20 lebih pun ada, 20 lebih pun 40 lebih tu.
Assignment yang kamu nak pulun tu. Assignment ni kalau per 45 tu jarang-jarang saya dapat bawah 40. Jarang. Jarang dapat bawah 40. Kalau per 45 tu jarang dapat bawah 40. Tapi yang saya tanda saya dapat 29, 31, 34, adalah seorang 40. Daripada 5 orang yang tu, yang memang saya tanda secara detail tu. Okay. So tolonglah. Yang lain tu tolong kena pulun betul-betul lah. Alright. Lepas tu Irfan dah masuk, Irfan. Irfan tak masuk ke? Irfan ada tanya saya hari tu kan. Tapi dia tak tahu hari ni dia kelas. Okey, nak maklum, awak hilang lah ni kejap. Nak maklum ni lah, hari tu dia tanya kan, student saya dengan student wife saya siapa gempak kan UPS 2? Kita gempak lagi guys. Kita gempak lagi kan. Saya rasa mungkin sebab Google Form kot. Penggunaan Google Form ni menenangkan sikit kot sebab nampak semua benda kan. Tapi merisaukan saya kalau lambat hantar. Lambat hantar dia kosong terus. Okey. Alright. Sir, Ya. markai assignment tu kita memang tak tahu Okay, assignment saya akan bagi. Oh, okay. Bagi masa sikit kat saya sebab 80 orang nak tanda. Boleh saya boleh. Okey, 80 orang nak tanda dengan tulisan macam-macam. Dengan cover pun ada yang tak bagi kat saya. Saya pun pening tanda. Saya baru tanda satu soalan dah kawan tu menjerit pula. Abi Muaz pukul kacik. Dah satu hal pula. Nampak tak? Lepas tu tengok balik, dia start balik. Tune dia mana kan. Nak tanda online ni. Okay. So bagi saya masa sikit. Tak tahulah masa tu berapa lama. Sekarang ni kira rate sehari tu saya menanda 5-6 orang je lepas. 5-6 orang je lepas. Tak boleh nak tanda lebih. Satu skrip tu saya ambil masa 20 ke 30 minit. Okay. So jangan risau. Maka tu memang akan dapat semula. Okay, habis teruk pun saya akan scanning saja jawapan kamu. Saya akan scanning kamu punya jalan kira tu sebab nak menanda tu yang payah. Nak menanda online ni dia payah. Saya akan scanning jawapan tu. Saya assume kamu full mark. Lepas tu saya scanning kamu punya skrip tu. Saya tolak berapa markah yang tak dapat. Kalau tak tolak, saya akan bagi nilai kat situ. Boleh faham tak? Boleh ada Ayat? Boleh sir. Boleh. Boleh dah. Sorry dah. Dia mungkin kamu tak nampak saya tanda secara detail tu. Mungkin tak nampak. Tapi saya akan bagi markah. Saya tengok, saya scanning. Okey, dekat soalan ni hilang satu. Saya akan tanda dekat kertas saya lah. Saya akan tanda dekat kertas saya. Okay. Soalan ni hilang satu. Soalan ni hilang satu. Soalan ni hilang satu. So 45 tu saya tolak lah berapa. Jadilah yang tinggal. Okey lah. Okay. Alright lah. Mungkin tak nampak dari segi skrip online tu, tak nampak dari segi penandaan saya. Tapi saya tanda dekat kertas tangan saya tu sendiri. Saya ada dah soalan 1 sampai soalan 3 tu berapa markah untuk setiap subpart tu kan. Dekat part A, part B, part C saya ada. Jadi saya akan tolak berkadaran dekat situ. Tengok jalan kira kamu, apa yang tak cukup saya akan tolak. Macam tu lah. So saya akan buat kaedah 45 tolak berapa yang tak cukup. Macam tu lah. Bukan saya tanda satu, mana betul dapat markah, mana betul dapat markah. Boleh faham tak? Boleh sir. Okay. Alright. So tunggu lah assignment tu insyaAllah. Dalam masa, tak tahu nak kata lah. Seminggu 2 ni lah lebih kurang kot. Seminggu 2 atau 2-3 minggu ataupun lepas cuti ke. Bagi saya masa sikit. Alright. Student tak bagi masa Lecturer minta masa pula. Pandai lecturer aku ni. Okay. Sabarlah tuan-tuan dan puan. Esok tuan-tuan dan puan dah jadi lecturer, jadi cikgu. Buatlah apa nak buat. Okay. Alright. So that one done. P and Q ni the question asking you for values and for P and Q. P, Q kita dah dapat. Okay, Chun. So let's proceed example number 7. Yang ni style juga soalan ni. Wish, seram pula ni. Orang langsir bergerak ni. Given to you PX. Not given Not given Given PX only. Dia tak bagi PX tu apa. Leaves a reminder of 1. Maksudnya reminder dia 1. Bila dia punya divisor dia X tolak 3. Reminder dia 1. Reminder 3. When divided by X plus 3. Okay, macam mana nak tulis tu?
Faham tak kalau saya tulis yang ni? Orange color is R3 equals to 1. Blue color is R minus 3 equals to 3. Siapa yang tak faham? Faham tak? Kenapa R3 Kenapa R3? Sebabnya dekat sini X equals to 3. Kenapa R minus 3 dekat sini? Sebab dekat sini X equals to minus 3. Boleh terima? Boleh lah? Boleh. Dia sebab benda tu yang penting tu. Okay. And then the question asking you to find the remainder when divided by X square minus 9. Maksudnya guys, bila kita nak, dia kata dia divisor yang dia nak adalah X square minus 9. So divisor of X square minus 9 produced from X minus 3, X plus 3. And then kita buat step yang sama macam kita buat tadi. X minus 3 and X plus 3. So our reference are when X equals to 3 and another one is when X equals to minus 3. Okay. Alright. So dekat sebelah kiri ni kita masukkan dekat reminder kita. Reminder kita kena faham Reminder kita bila kita bahagi dengan kuadratik, reminder akan jadi mx plus n. Boleh faham tak? Divisor kita kuadratik, reminder akan jadi linear. So dekat sini kita kena bubuh 3m tambah n. Dekat sini pula negatif 3m tambah n. Sama dengan belah kanan ni, kita akan, belah kanan ni, okey tengok balik ni. Dia bagi keluar apa tadi? R3 sama dengan apa? 1. Sama dengan 1 kan? So 1 lah kat sini. Yang ni pula, R minus 3 tadi, clue kita bagi, sama dengan 3. So ni 3 lah. Dapatlah equation 1, equation 2. Yang lain macam mana? Okay lah. Cuba buat persamaan serentak antara dua tu. Buat Zat, persamaan serentak. In this situation, I will still do 1 plus 2 lah. Okay, so 3m plus n equals to 1 followed by minus 3m plus n equals to 3. So addition between these two, clear. 2n equals to 4, n equals to 2. Then substitute back into equation number 1. 3m plus 2 equals to 1. So m equals to minus 1 over 3. Betul tak? Betul. Okay. So what does it mean? When divisor is x square minus 9, the remainder will be minus 1 over 3x plus 2. Got idea tak? Habis susah pun soalan ni je guys. Habis susah macam tu same ni soalan ni. Ni. Dekat sini baru kita nampak betapa stylenya reminder theorem Tanpa PX pun boleh cari baki untuk kawan tu pula. Tanpa PX tu. PX ada tu. Dia tak bagi pun PX kat kamu tu. Tapi dengan ketiadaan PX tu,
kita boleh dapatkan reminder sekiranya dibahagi dengan x square minus 9 tu. Right. Ada apa nak tanya? Satu. Ada apa nak tanya? Tanya. Tanya. Tak payah fikir kawan lah, takut soalan dia tak cerdik kan, tak payah fikir lah. Tak payah banyak sangat fikir kan. Dunia ni sementara nak malu apa. Okey, tengok dah. 1, 2, 3. Alright, proceed. Habis dah. Okey, sadaqallahul-azim, habis dah yang lecture 2 tadi. So remainder theorem done So let's proceed with factor theorem. Factor theorem guys, hari ni kita belajar makin lama makin senang. Paling susah dah lepas dah. Okey? Paling susah tadi dah lepas. Diharapkan yang susah tadi tak shutdown tak lah. Okay, so let's apply factor theorem. What does it mean by factor theorem? Okay. Sekejap Mari kita tengok ni. Contoh. Let's say given to you Px is x square plus 2x plus 1. And then dia kata with factor x plus 1. Dia kata ada factor x plus 1. Tengok apa jadi kat hasil guys bila kita buat long division. Apa jadi? Tak ada reminder. Tak ada reminder kan? Tak ada reminder. Memanglah sebabnya kalau kita tekan kalkulator, okey tekan kalkulator. Kamu akan dapat apa? X tambah 1. X tambah 1, betul tak? Kalau tekan kalkulator. Betul tak? Nampak. Tekan kalkulator kan dapat X plus 1, X plus 1 kan? Okey. Mana ada baki belakang ni? Nampak? Belakang ni tak ada baki. Tak ada. Tak ada baki. Sebab tu ni kosong. Okey? Alright. Yang bestnya benda ni adalah kita menggunakan konsep yang sama macam reminder theorem. Sama macam reminder theorem. Apa maksud dia? Okey. Faktor dia tadi adalah X tambah 1. This is your factor. Just now. So kita akan gunakan konsep apa? X sama dengan negatif 1. So kita akan masukkan dekat P tadi tu. So P negatif 1 kita akan masukkan. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 1 tambah 1. Bila kita kira, kita confirm akan dapat kosong. Kenapa? Sebab reminder dia kosong. Faktor ni okey. Faktor ni sentiasa akan menghasilkan reminder kosong. Boleh faham tak? Senang ayat macam tu. Faktor akan sentiasa menghasilkan reminder kosong. Lain macam error dia. Faktor akan sentiasa menghasilkan reminder kosong. Nampak tak? Ni dengan ni. Hasilkan dapat kosong bila buat reminder theorem tu. Alright? Okay. So menjawablah dekat sini, nampak ni. Dapat kosong. Nah. Okay, tak apa. Kita go through example lagi senang. Take a look at example. Okay, show. Show ni maksudnya tunjukkan. Whether the following linear expressions are factors for the given polynomials. Okay, sekarang ni guys. Dia kata tunjukkan benda ni factor kepada Px tu. Maksudnya from x minus 3, we can produce x equals to 3, betul tak? So then let's substitute P3. X 3. So substitute. What do you get? 74 orang. 5 orang lagi. 3, 5, 3, all together square, minus 3, all together cube. 0. Kosong. Confirm dapat 0 lah. Saya risau dekat belakang ni. Negatif 3 kuasa 3 ni. Negatif 3 kuasa 3 ni, okey lah. Kuasa 3 tak ada apa lah. Tak ada masalah. Dapat kosong kan? Dapat kosong. Maksudnya shown lah. Shown that x minus 3 is the factor. Boleh tak? Kita dapat 0 Dapat 0 ni maksudnya shown that it is a factor. Yang lain macam mana? Okey tak? Jadi kalau kosong tu factor je lah.
Dia macam ni. Maksudnya semua benda yang dia bagi tu kita masukkan macam guna kaedah reminder theorem. Kalau kita dapat kosong, dia adalah faktor. Kalau kita dapat reminder, dia bukan faktor. Boleh faham tak? Oh, okay. Okay. So kita tengok dekat sini. 2x. So kalau 2x ni, 2x sama dengan kosong. So x sama dengan kosong, betul? So kita akan masukkan x kosong. So let's calculate P0. So what do you get? 3. Kita akan dapat 3 kan? 2, 0 cube plus 3, 0 altogether square minus 8 times 0 plus 3. So kita akan dapat 3 dekat sini guys. So is it a factor or not? Not. No. Perfect. Not 2x not a factor. It's not a factor lah. Pandai-pandai lah korang betulkan grammar ni lah. Okay. Not a factor. Okay. Ataupun nak buat conclusion sikit. 3 not equals to 0. So 2x not a factor. Conclusion pula. Reason. Sebabkan tak dapat kosong, maksudnya 2x tu bukan faktor. Okay, ingat pesan saya. Untuk penamat, kita perlukan reason dan conclusion. Reason dia tak sama dengan kosong. Conclusion dia 2x not a factor. Macam ajar thesis pula ni. Okay. Okay, Chun. Example nombor 2. Alright. Okay guys. So given to you this one factor. Yang ni factor. So what does it mean? X equals to? Apa dia? 1/2. Minus half Minus So then let's substitute P minus 2. Minus half, sorry. P minus half and then what happen next? 2 minus half altogether cube plus P minus half altogether square minus 5. Hasil akan dapat apa guys? Hasil akan dapat Kosong. apa? Hasil akan dapat kosong sebab dia bagi tahu faktor. Boleh Kalau reminder theorem tadi dia bagi tahu reminder berapa? Dia akan bagi tahu reminder apa? Reminder is 3 when divided by blah blah blah. Reminder is 2 when divided by blah blah blah. Tapi kalau faktor dia tak bagi tahu reminder tu apa? Kita kena tahu sendiri reminder dia sentiasa kosong. So then once we obtain this one, kita boleh simplify lah ni. So 2 minus 1 over 8. This one is P plus P 1 over 4 minus 5 equals to 0. Okay, and then simplify lah. So 1, 4 minus 1 over 4 plus P over 4 and then equals to 5. So dekat sini kita dapat P minus 1 over 4 equals to 5. So P minus 1 equals to 20. So P equals to 21. Betul tak? Betul. Okay. Cara nak check bukan kira semula. Saya kata dah, matematik ni dia cara nak check dia adalah unik. Okay. Cara dia pelbagai cara yang unik yang lain lah. Jangan duk ikut balik solution ni. Okay. Why don't kita masukkan 21 ni kat dalam P ni. So apa akan jadi dekat PX? 2x kuasa 3 tambah 21x kuasa 2 tolak 5, betul tak? Cuba you guys tekan calculator EQN tu. Cuba tekan calculator EQN. Tengok hasil dapat apa. Dapat tak negatif 1/2 sebagai salah satu jawapan? Kalau dapat, betul. Kalau tak dapat, salah. Macam mana, okey tak? Tak. Guys. Dia dapat pelik. Ke saya tekan. EQN tu kena pakai degree of 3 lah kan? 0.4777. Ayo, degree of 3 degree of 3. Ke saya salah tekan? Ke saya salah kira? P21 tu. Dia salah satu akan dapat minus half Dia nak salah satu lah. Oh, okey. Salah satu lah. Salah satu yang dapat minus half.
tekan kalkulator. Kan? Maksudnya untuk kita buat checking Checking. Calculator degree 3. Degree 3. So maksudnya one of the answer will be must be minus half. So kalau tak dapat minus half tu maksudnya P kita tu tak betul lah. Itu cara kita check. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? 1, 2, 3. Okay, tak ada. Saya proceed Alright guys, example number 3. Given to you x minus 2 and x plus 3 factors Okay, dia bagi dua-dua faktor. Bila cakap bagi faktor je maksudnya reminder dia kosong. So let's calculate the first one. So the first case is x equals to 2. The second case is x equals to minus 1. Dekat sini pun saya risau ni. Dekat sini saya risau ni. Sekali lagi yang atas ni ada yang buat negatif 2. Yang bawah ni ada yang buat 1. Okay, kita kena let dia sama dengan kosong So let this one equals to 0. So you get 2. Let this one equals to 0. So you get minus 1. Okay. So then let's calculate P2. 2 cube plus A 2 all together square plus B times 2 minus 5 and this one will be what? Factor. Dapat? Kosong. Yang lain okey tak ni? Ainul Husna saya tahu lah, dia memang faham lah. Lain tu? Okey tak? Okay. Okey. Okay. Dia dah malas nak buka mic tengah menulis kan. Rajin Cute. Kalau tengah menulis tu bagus lah. Memang betul lah kaedah belajar tu untuk mat ni. Siapa yang tengah dengar saja, all the best lah. Mat tak boleh dengar saja guys. Okay. Saya tengah sedih Tokyo mati Laju je tengok. Hai, laju. Saya tanda assignment tak habis. Yang habis money heist. Tukar cerita pula saya, tukar cerita. Apa ni? Next cerita. Lupin. Squid Game. Apa? School game? Squid Game. Oh, Squid Game tu. Okay, Squid Game next on the list. Dah berapa episod dah? Squid Game? 8 lah. Tak sure. Oh, dah 8 lah. Baru part 1 lah. Saya tengok Alice in Borderland dulu saya. Alice in Borderland. Yang tu macam lebih kurang rasa. dengan macam lebih kurang apa? Squid Game tu. Squid Game. Oh. Dia fiction lah. Survival punya game. Oh, Alice in Borderland. Cerita Jepun. Jepun. Okay. Baik. Lebih kurang Squid Game Apa lagi ala-ala Lupin Money Heist tu ada lagi tak cerita? Tak ada? Narcos. Narcos macam ni je? Narcos. Okay. Apa Lucifer tu tak best? Lucifer tu duduk keluar juga tu. Best. Tak tengok lagi. Oh, Lucifer layan lah. Okay. Sorry cerita-cerita layan juga. Kerja bagi siap. 8. 4A, 2B, tolak 5, sama dengan kosong. Simplify sikit, baru dah. So 4A plus 2B will be 8 minus 5, 3. Tak apa, kita keep in left hand side all together terms. Plus 3 equals to 0. This one equation number 1. So this one is minus 2. Be careful dengan simbol kat situ A minus B minus 5, saya masalah Okay, A minus B minus 7 equals to 0. This is equation number 2. Sudah okay. Buat tak? Sama serentak dapat apa? A dengan B. Sambil-sambil berehat-rehat saya rehat. Pergi tak? Dapat apa?
Sampai dekat sini next step tu subjektif macam-macam cara nak solve. Macam-macam cara. Ada cara dekat sini kita bawa pergi belah kanan. B tambah 7. So kita akan masukkan ni dekat dalam ni. Ganti A kat sini. Boleh. Maksudnya 2 goes inside A. Inside 1. So Sir, Oh. yang P2 tu kan salah. 2/3 tu dapat 16 kan? 16 kan sir? Allah Jahannam. Terbaik. Terima kasih. 16 dua kali dah salah ni. 16 tolak 5 11. Ya. Betul. Okey, tak apa. Cantik. Maksudnya masih boleh pakai lagi lah kaedah ni. Sebab tak boleh simplify juga. Okay, thank you. Oh, plus 2B plus 11 equals to 0. Betul tak? (4B plus 28 plus 2B plus 11 equals to 0. 6B plus 39 equals to 0. Oh. Nombor dia memberikan saya ketidakyakinan lah. Lepas banyak kali buat salah hari ni. 2. Ya. 1, 3 kan. Negatif 13 per 2. Yang lain macam mana? Dapat sama juga. Dapat sama juga. Okey. Memberikan keyakinan semula. So A equals to minus 13 over 2 plus 7. So I'm using equation number 2 to obtain A. So what do we get next? 14, 1 over 2. Betul tak? Betul. Alamak, Ferhat. Ferhat macam assistant saya. MU tak main ke? Oh, MU tak main lagi. Ronaldo tak score lagi ni. Lingard assist. City drop points malam saya. City City ni bukan cabaran. Dia sekarang ni cabaran nak ni Liverpool dengan Chelsea tapi Liverpool saya rasa dia akan drop Januari nanti ni. Salah dengan Mane AFCON. Saya rasa yang fight kali ni Chelsea ni. Siapa yang nak menang ni kena fight Chelsea. Chelsea ni tak nampak ni. Tapi Chelsea pun nanti Kepa take over Mendy. Hancur. Berada Kepa. Sekejap lagi dia buat lemas pula. Okay. Dah, AB dapat. Dah. MU lah. MU dia memang dia fight dengan diri sendiri lah sebenarnya. MU lah. Betul. Tapi pada saya selagi Ole ada susah nak menang dengan MU. Example number 4. Given that the polynomial Px, okay, given Px in the form of unknowns A and B is divisible by divisible. Maksudnya bila divisible, maksudnya this one factor. Divisible ni maksudnya reminder kosong. The meaning of divisible is reminder 0. Itu maksud divisible. Divisible tu maksudnya boleh dibahagi tepat. Bila boleh dibahagi tepat, maksudnya baki tak ada. Bila baki tak ada, reminder 0. So means that one is a factor. Okay guys. So factor given to you a factor of quadratic. Chill. Quadratic ke apa, kita factorizekan factor kita tu. Okay. So this one what you get? X square plus 2x minus 3 ni. Factorize you dapat apa? X plus 3 x minus 1. Am I right? Saya mencongak ni. Takut salah begitu. 3x tolak x. Betul. Betul. Betul lah. X plus 3 x minus 1. Okay. Divisible by this one. So means that this one is the factor, factor maksudnya dia boleh jadi divisor juga. Bila divisor dia kita ada dua kat sini, so means that we have two cases over there. When x equals to minus 3 and another one when x equals to 1.
Irfan, selamat pagi. Selamat pagi saya. Irfan, apa markah kita lagi tinggi daripada markah student wife saya? UPS 2. Kita tinggalkan dia orang satu point lah. Kira satu markah lah dia orang tertinggal. Average dia orang 14 lebih. Average kita 15 lebih. So tapi hari tu kita dahsyat. Hari tu average kita 8, dia orang itu average 11. So kita masih kalah dengan dia 2 point. So UPS 3 ni kita pukul habis InsyaAllah saya. Jangan kasih can. Okay. Alright. Once factor ni memang reminder dia akan kosong. So let's calculate this one, P minus 3. So calculate 3 minus 3 all together cube. Mesti rasa ramai yang rasa nak ganti ni buang masa kan. Dia bukanlah buang masa guys. Inilah masa untuk kita rehat. Hasil dia akan dapat kosong. Kenapa? Sebab factor. Hasil dapat kosong. Sebab dia factor. Okay, this one is P1. 3 times 1 all together cube plus A times 1 all together square plus B. Alah kesiannya keluar masuk Internet problem Saya internet saya baru laju je. Itu yang baru batak-batak Netflix Sebelum ni tak lepas nak Netflix. Dia baru keluar end je lepas tu hilang. So. Okay. Tapi baru dalam 2-3 minggu pun money heist habis dah. 5-4 habis. Mampu. Okay. Kira sahabat. Dapat apa? Negatif 27 sini Negatif 27 kali 3. Oh Masya Allah. 6. 87. Ya ke? 81. Negatif 81 ya kot lah. Check calculation saya. Betul. Power. 3b minus 12 equals to 0. So then this one simplify, we obtain 9a minus 3b minus 93 equals to 0. Equation 1. Nak simplify pun boleh lagi equation tu. Tak ada masalah. So 3 plus A plus B minus 12 equals to 0. So this one is A plus B minus 9 equals to 0. So this one is equation number 2. Nampak macam mana? Kita tukar juga. Yang ni A equals to 9 minus B. So this one substitute replacing into our A in part 1. So means that kita nak buat juga 2 inside 1. So 9 minus B minus 3B minus 93 kosong. Sir, term 1 tu bukan negatif 9A Negatif 9A. Term 1 negatif 9A. Tak. Sebab dia negatif 3 semua kuasa 2. So kalau nak tekan kalkulator wajib ada kurungan. Oh, okay. Hati-hati Kalau negatif 3 keseluruhan kuasa 2, kalau nak tekan kalkulator wajib ada kurungan. Sebab kalkulator baca yang nombor saja kuasa 2. Dapat tak? Okay? Alright. Alright. Cun. Okay. So this one is 81 minus 9b minus 3b minus 93 equals to 0. Berat juga nilai dia ni. Minus 12b. Negatif 12. Sudah dapat 12. Okey, Alhamdulillah. B, you get minus 1. Betul tak? Challenge ada. B, you get minus 1. And then substitute back into equation number 2, which is easier. So A, 9 minus 1. So A, you get 10. So done already with part A only. Done already with part A. Finding A and B. We still need to factorize PX completely. Okay. Perlu banyak ruang sikit soalan ni.
Okay. Alright guys. So for the next part, they want you to factorize PX completely. Factorize PX completely ni maksudnya kita nak dapatkan PX dalam bentuk macam ni. Bracket, bracket, bracket. And then we knew two of the brackets already x plus 3 and x minus 1. Sebab benda ni tadi factor. Dapat tak? So kita tinggal nak cari satu lagi dekat belakang ni. So kita nak cari macam mana? Cuba fikir Zat. Macam mana kita nak cari yang belakang ni? Kenapa kita ada 3 bracket? Sebab dia punya highest power ni 3 ni. 3. Sebab tu kita ada 3 bracket. Kalau kuadratik 2 bracket kan? Kalau kuadratik 2 factors. Kalau cubic 3 factors. Okay. Sir, kalau tekan calculator boleh tak? Okay, good one Amira. Saya tunggu juga benda tu. Calculator boleh untuk check sahaja. Tekan calculator boleh untuk check sahaja. Okay. Jadi macam mana kita nak dapatkan satu ni lagi? Tekan calculator untuk check sahaja. Dia ada kaedah lain. Apa lagi kaedah lain? Dah belajar dah kaedah lain tu. Fikir tak? Come on. Reminder theorem. Tak. Kalau reminder theorem, kita dapat reminder. Reminder theorem dengan factor theorem, kita dapat nilai yang belakang tu. Kita tak dapat factor. Apa lagi? Kaedah ni guys. Kita kena bahagi dengan faktor yang sedia ada lah. Sebab once kita bahagi ni, tengok nanti apa hasil Okay, so let's eliminate 3x cube. So 3x. So you akan dapat apa? 3x cube plus 6x square minus 9x. Clear? 10 minus 6, 4. Hutang 1 tambah 9, 8. This one follow through, minus 12. So let's eliminate 4x square pula. So plus 4. Okay, dekat sini kita nampak dah constant. So stop. So this is the last one lah. 4x square plus 8x minus 12. Betul tak? Nampak tak? Nampak. Dia hilang. So maksudnya jawapan dia apa? 3x plus 4. 3x plus 4 guys. Ya Amira, check guna kalkulator tak? Dapat tu. Dapat ni kan? nilai. Guna kalkulator kan? Dapat. This is what it means by factorize PX completely. Ini maksud dia. Maksudnya bila factorize completely tu maksudnya kita nak betul-betul bracket kan dia secara linear. Sehabis boleh. Dan kalau linear, tak semua linear boleh, mungkin ada juga quadratic. Sebab quadratic kita kena faham ada quadratic that cannot be factorized. Kalau masih ingat lagi, ada quadratic yang kita tekan calculator pun dapat I. Kalau masih ingat. Okay. Right. So inilah jawapan part B, factorize completely. So maksudnya bila factorize completely ni, kena alert. Method yang sering digunakan adalah long division. Long division apa dia? Yang ni lah, yang bahagi yang belah kanan ni. Boleh tak guys? Ada apa nak tanya? Ada. 1, 2, 3. Okay.
Move on to example number 5. Tapi kita habiskan berapa example lagi Example 5. Ni tak apa, roots dengan zeros ni kamu dah belajar lah kat sekolah tu. Sikit lagi. Lepas tu sekejap lagi kita reset. Okay, Px is divided by x square minus 1. The remainder is this one. Memanglah sebabnya divisor kita quadratic. Bila divisor quadratic, remainder akan dapat linear. Okay, ni divisor, ni remainder. Remainder. Find the constants m and n given that x plus 1 is a factor of px when px is divided by x minus 2, the remainder is 4. So maksudnya clue yang ni adalah clue yang ini dan ini membawa maksud apa dah? R apa? Come on. R apa? RX. R1. 4. R1 sama dengan Oh, 4. 4. Okey. Ini clue yang colour pink. Tapi dia kata ni dia bagi tahu ni tadi. Faktor dia adalah faktor. So maksudnya R apa? Come on. R minus 1 adalah Kosong. Kosong. Adalah kosong. Kalau faktor kosong. Kalau ada reminder dia sebut. Kalau ada reminder dia sebut 4. Kalau dia sebut faktor saja maksudnya R negatif 1 dia kosong. Kena faham kalau X tambah 1 maksudnya X negatif 1. Kalau X tolak 1 maksudnya X 1. Samakan dia dengan kosong. Kenapa guna R, sir? Kenapa guna R? Dia reminder. Reminder faktor dia dapat kosong. Aisyah. Reminder. Kita pakai reminder theorem. Yang kita masuk nilai tu, yang kita masuk nilai ke dalam PX, tu, itu kita pakai konsep reminder theorem. Nama konsep tu reminder theorem. Walaupun masuk dalam P. Okey. Sekarang ni dia P dia tak bagi, tapi dia bagi tahu apa dia ni. Dia nak cari nilai M dengan N Okay, the question asking you to obtain M and N. Kecil. Divisor dia adalah x square minus 1. So what does it mean? This one you factorize x minus 1, x plus 1, betul? So you have two values. At x equals to 1 and at x equals to minus 1. And then from the clue tadi, kita dapat R minus 1 pula. R1 equals to 4. And then for this one, R minus 1 equals to 0, betul? So what does it mean? This one is M plus N equals to 4, equation 1. This one is minus M plus N equals to 0, equation 2. Ada apa nak tanya? Mana dapat M plus N ni? Tadi kan kita dapat Rx is Mx plus N. Boleh faham? So kalau kita ganti X1, maksudnya M darab 1 tambah N. So M tambah N lah belah kiri. Okay. Kalau yang dekat bawah, X jadi negatif 1. Sebab tu negatif M tambah N. Sama dengan kosong. Boleh guys? Boleh kan? So let's do 1 plus 2 kot. Easy kot. 1 plus 2 easy kot. Kalau tambah dia cepat sikit. Yang ni, ni clear dah. 2n equals to 4. N equals to 2. Dapat dah N. Okay. So daripada equation 2 pula kita tahu N sama dengan M, betul tak? Daripada equation 2. Ni. N sama dengan M. So M pun 2. Macam-macam kaedah Nak persamaan serentak ni subjektif. Macam-macam kaedah.
So you obtain already M equals to 2, N equals to 2. Apa nak tanya? Biar habis susah pun soalan ni lah. Soalan yang bila tak ada PX ni, student panik kan? Soalan ni kalau perasan dah 2 kali dah kita buat. Perasan tak ni? Dah 2 kali lah. Soalan yang tak ada PX ni. Tadi dia bagi reminder dua-dua. Tapi yang ni dia bagi reminder satu lagi dia bagi factor. Tapi tak ada apa. Kalau factor kosong. Itu je. Kalau reminder dapatlah nilai dia. Macam ni R1 equals to 4. 4 tu reminder dia. Guys nak tanya? Tak ada. 1, 2, 3. Proceed. Okay. Last part for this lecture. Roots and zeros. Tak ada apa guys. Roots ni yang kamu tekan calculator tu. Roots ni yang kamu tekan calculator tu. Ingat tak kalau dia bagi kuadratik, tekan kalkulator, lepas tu kamu dapat nilai X tu kan? Itulah roots, betul? Okey. Bukan roots dengan zero je. Dua-dua datang daripada kalkulator. Bukan roots saja datang daripada kalkulator. Roots dengan zeros, dua-dua datang daripada kalkulator. Macam mana cara dia? Okey, saya bagi contoh. Okey, cuba tekan kalkulator. Katalah saya ada fx sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Cuba tekan kalkulator. Dapat apa? Dapat X1 dengan X negatif 1. Betul tak? Kalau tekan kalkulator. Yes. Okey. Yang ni roots. Zeros dia apa pula? Zeros. Zeros dia buat macam ni je. 1 negatif 1. Nampak tak beza roots dengan zeros? Nampak tak beza roots dengan zeros? Nampak. Apa dia? Zeros tak ada X. Nah, zeros tak ada X. Roots ada X. Tu saja. Kenapa dia suruh ajar dua-dua benda ni? Nak beza tulis pun nak diajar, tak tahu kenapa. Roots, kalau nak bagi jawapan roots, mesti ada X sama dengan. Wajib ada. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Tapi kalau zeros, tulis saja 1, negatif 1. Itu saja. Boleh faham tak? Alah, kesian Karunisa ni. Dari tadi keluar masuk. Dia ada orang IP internet dia tak stable tau. Bila adik dia pun masuk Google Meet, dia terkeluar. Sekejap lagi dia masuk, adik dia pula terkeluar. So bersyukurlah internet yang laju-laju. Guys, okey tak? Beza roots dengan zeros? Okey kan? Roots mesti tulis X sama dengan. Zeros jangan tulis X. Ambil nombor sahaja. 1 negatif 1. Okey, tu je cerita dia. Boleh tengok contoh ni sendiri. Okey, example number 6. Mari kita tengok 2 soalan kot. Example 6 ke 3? 3 soalan. Chill. Dia boleh settle. Show that -2 is a zero of Px. Okay. It's a zero of Px. Kenapa kita panggil zero guys? Sebabnya, bila kita masuk dekat dalam P, dia akan dapat kosong. Maksudnya for part A, when we do P -2, we will get 0. Mari kita try, calculate. 2x³ plus -2 square minus 8 -2 -4. Okey, calculate. Dapat apa? Kosong. 0. Laju Kira tak kira? Kira. Negatif 8, negatif 16, 4, negatif 8, negatif 8. Awak saya kira ni. Negatif 8, negatif 16, negatif 20. Okey, betul? Dapat kosong. So, shown that -2 is a zero of Px.
Okay. Guys, maksudnya bila kita tahu minus 2 tu is one of the zeros, kita tahulah x plus 2, kita tahulah x plus 2 factor, betul tak? Faham tak? Faham? Yang lain macam mana? Yang lain faham tak? Faham. Sebabnya dekat sini adalah x minus x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ni adalah root. Root mesti tulis x sama dengan. Bila root sama dengan x sama dengan negatif 2, maksudnya faktor dia adalah x tambah 2. Sebabnya x tambah 2 sama dengan kosong. So kita ambil yang ni faktor. Okay. So bila kita tahu dia salah satu faktor, for part B dia nak factorize completely. Factorize completely tadi saya kata apa? Kaedah apa tadi? Long division. Long division. So kita kena buat long division. 2x cube plus x square minus 8x minus 4. Jangan risau guys. Kita boleh check guna calculator sekejap lagi. Itu yang shock dia. So 2x square. So 2x cube plus 4x square. Alamak, alignment dah lagi sikit lah. Kan? Hitung. 1 tolak 4. Negatif 3. Follow through. So this one minus 3x minus 3x square minus 6x. Clear? Tolak 8 tambah 6. Tolak 2x, tolak 4. Baki mesti kosong Baki mesti kosong. Sebab kita tengah bahagi dengan faktor. So negatif 2. Cuba check. Negatif 2x, negatif 4. Cantik. Baki kosong. So apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Px sama dengan x tambah 2. Okey kejap kita salin balik Px daripada yang atas Px tadi adalah 2x cube plus x square minus 8x minus 4. So means that this one we can factorize to x plus 2 2x square minus 3x minus 2. Boleh terima tak? Boleh. Yang lain macam mana? Yang lain okey tak? Boleh. Boleh Okay. So x plus 2. Guys, belah kanan ni kuadratik. Nak factorize tekan apa? Calculator. Macam biasa. Dapat apa? 2x x apa dah? 2x minus 1. Minus 1 plus betul? Minus. Dua-dua minus? Yang 2x tu plus 1. Plus 1. Plus 1 kan? Okay. Plus 1, this one minus Okay. So guys, inilah dia punya factorize Px completely. Nampak tak? Kalau kuadratik ni tadi, tekan kalkulator dapat I, biarkan saja. Finalize kat situ. Kalau kuadratik ni tekan, dapat macam biasa, kena factorize macam biasa. Okay. Okay, B settle. C, hence. Maksudnya menggunakan kiraan yang sebelumnya. Apa dia punya zeros? Ada zeros hati-hati ada zeros. Zeros yang tadi jangan bagi dah. Negatif 2 tu tak mau. Ada zeros apa dah? Minus 1 over 2. Minus 1 over 2 dengan? 2. Dengan 2. Itu je. Yang lain macam mana? Faham. Zeros tu datang daripada roots Datang daripada roots. Cuma roots kita tulis x sama dengan. Zeros tak tulis. Kita tulis nombor sahaja. Kenapa negatif 2 zeros tu kita tak tulis? Sebab soalan kata write the other zeros. Jawab soalan. Saya takut nanti ada ketua pemeriksa yang sengit sikit kepala dia. Sekali lagi kita tulis negatif 2 dia tak mau terima. Sebab tak jawab soalan. Soalan kata yang lain. Okay. So kita jawab soalan dia. Write the other zeros. So kita jawab yang dia tak bagi tadi lah.
Dia bagi tadi negatif 2. Negatif 2 yang ni dia dah bagi dah. So yang ni saja apa dia punya zeros. Kita tulis kat bawah. Okey, 1. Ada apa nak tanya? 2. Ada apa nak tanya? 3. Tak ada Okey, last tu. Show that this one is a factor. Nak buat apa? Masukkan apa? X apa dia? 2/3. 2/3. 2/3 kan? Okey, kita masukkan 2/3 So, means that substitute 2/3 into the equations given. 6, 2/3 all together cube minus 7, 2/3 all together square minus 2/3 plus 2. Siapa yang malas nak tekan, tulis je kosong. Pun boleh, tak ada masalah. Tulis je kosong. Sebab dia kata benda ni memang faktor dah. Katalah tak sempat sangat. Tulis je kosong. Shown. Shown 3x minus 2 is a factor. Dah. Settle first part. Hence. Tengok ni. Hence. Wajib menggunakan kiraan yang sebelum ini. Find the roots of the equation ni. Sekarang ni dia suruh cari root. Bila sama dengan kosong. Okey. Nak cari roots. Guys, roots tadi datang daripada apa? Roots datang daripada factorization, betul tak? Betul. Guys, kita kena factor dulu macam ni. Kita kena factor dulu macam ni. Baru boleh cari roots atau boleh cari zeros. Okey. Jadi, bila nak cari roots atau zeros, kita kena factorize completely dulu. Sedangkan PX kita tak factorize lagi. Jadi bila nak factorize completely, kena buat kaedah apa? Long division. Kena buat long division. So we need to do another long division. 6x cubed minus 7x square minus x plus 2. So divided by the factor just now, 3x minus 2. Bila bahagi factor, baki takkan ada. Baki dia mesti kosong. Itu yang pasti kita dapat. Dia yang bestnya buat chapter 6 ni, kita tahu masa depan. Baki dia akan kosong. So kalau dapat kosong betul, kalau tak dapat kosong salah. So kita check balik yang kira. Macam tu. Dia dia punya checkpoint. Yang kita tahu kita tu betul ke tidak. Dia tak macam matrices Dia kalau matrices tu buat sikit punya panjang, tahu-tahu hasil salah simbol satu, habislah. Okay, maka jawapan habislah. Kaedah je lah dapat. Okay, so this one 2x square. Lupa nak cakap sementara saya masih ingat Wife saya kata sebab dia dah 8 tahun mengajar AM ni. Saya baru 1 sem. Saya baru 1 sem ni. Kamulah mangsanya. Mangsa eksperimen. Jadi wife saya kata chapter 3 dengan chapter 4 habis dah. Maksudnya chapter 3, chapter 4 tu dah tak ada dah penilaian ke atas dia. Maksudnya dah tak exam tak masuk. Boleh faham tak? Exam tak masuk, UPS dah habis, individual assignment dah habis, dapat tak? So dia dah habis untuk SEM ni. Jadi matrices dengan sequences, siapa yang tak tahu apa-apa, Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Boleh faham tak maksud dia? Final pun tak ada rasa. Tak ada dah. Wife saya kata, kalau tiba-tiba keluar kita serang dia. Kalau ikutkan dalam hitam putih tak boleh keluar dah. Dekat dalam hitam putih. Sebab kami untuk exam pun kami ada jadual penentu ujian, kita orang panggil. Jadual penentu ujian ni dia tahu subtopik apa yang keluar. Jadi chapter 3 dengan chapter 4 tak keluar. Sebab chapter 3, chapter 4 dia kata memang telah diuji banyak kali, iaitu UPS 2 dan individual assignment. Sebab tu dia tak masukkan dalam exam. Boleh faham tak? Nice. So yang masuk final selain dua tu lah. Okay, chill. Kita cerita by topik sekarang ni. So kalau sekarang ni bab 1, bab 2, bab 5 confirm kena faham. Boleh faham tak? Bab 1, bab 2, bab 5 confirm kena power sekarang ni. Dan bab 6 ni.
bab 6 ni isunya adalah sekali dia keluar soalan, dia macam matrices, dia punya banyak, dia punya markah dia. So bab 6 ni adalah bab yang orang kata penentu grade lah. Sebabnya saya berani cakap bab 6 ni adalah bab yang mana satu Malaysia, hampir satu Malaysia confirm betul. So bab 6 ni kira kategori wajib. Berapa markah Sir? Bab 6 ni, dia tengok markah, nanti saya cerita pasal ni. Sebab saya pun tak dan nak kaji Farhad. Saya duk tengok money heist je. Oh, okay. Faham. Sorry Farhad lah, sebab saya baru ajar kamu first sem ni. Ni first sem baru saya ajar AM. Sebelum ni saya ajar SM dengan DM. Okay, sebab tu syllabus pun ada yang cloud sikit saya ni. Right? So sorry lah. Okay, sambung. Long division. Tengah-tengah buat long division stop pula kan. Habis. Minus 4x square. Okay, so far chapter 3, chapter 4, sadaqallahul azim. Macam tu je lah saya boleh cakap dulu. Simple Minus 7 plus 4 minus 3x square. Tu berita yang ni menyeronokkan juga kot, ke tak? Saya rasa ya kot. Boleh lah. Dia macam okey lah. Kira macam, selama ni aku tak tahu apa-apa, kira okey lah. Macam, astagfirullahaladzim. Tahu, ada ilmu tu ada. Nak apply tu tak keluar. Dia kata 1 tambah 2x. X apa lah? Ya. Lain macam ni. Betul. Ya ke? Dia plus jerit tu? 2x. Plus. Pelas Plus. Okey, dapat pelas kita dah bawa ni. 3 Ya ke? Negatif. Come on bro. So dapat negatif 1 kan? Kenapa saya was-was tadi? Sebab saya tahulah matlamat kita akan dapat kosong. Reminder kita tak ada. Sebab tu saya was-was tadi. Okey. Yang lain macam mana? Bersetuju dengan long division ni? Ya. Ya, lah mak dia punya ya. Okay. Alright. So means that okay, kita ambil balik soalan yang dibagi tadi. Disuruh cari roots equals to 0. So this one we knew already from long division. We can change it to 3x minus 2, one of the factor, and then the quotient. And then, let's use calculator to factorize the quadratic. So, what do you get next? So, 2x, x, 1, minus, plus. Betul ke? Betul. Okay. So, what is your x, guys? 2 over 3 minus 1 over 2 and then x equals to 1, betul? Betul. Hari ni first time saya mengajar ni chapter 6 ni. Sebelum ni saya tak ajar chapter 6 ni. So, saya pun sendiri baru dapat ilmu baru. Apa beza zeros dengan roots? Roots soalan dia mesti sama dengan kosong. Sebab tu hasil akan dapat x sama dengan. Itu yang saya belajar juga hari ni. Roots mesti sama dengan kosong soalan yang dibagi. Sebab tu kita akan dapat x sama dengan. Kalau zeros, dia tak perlukan sama dengan kosong. Nampak soalan zeros tadi? Dia tak cakap pun px tu sama dengan kosong. Sebab tu kita tulis dia sebagai zeros. Tanpa x sama dengan. Alamak. Mengajar sambil belajar. Rasa macam betul-betul tutor dekat university. Belajar sambil mengajar. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, kita nak masuk next lah. Lepas tu kita nak rehat sekejap. Tak ada? Okay. Easy. Easy peasy. Sampai nombor 8. Gandia. Given px ada cd layan. One of its zeros
is 1. So maksudnya dekat sini kita ambil dia 1. Kita ada satu case X sama dengan 1. Jangan salah faham Sir, kenapa Sir tulis 0 X sama dengan? Tadi bukan tak boleh tulis ke? Tak. Kita nak dapatkan situasi. Saya tak jawab soalan dia lagi ni. Nak dapatkan situasi. Sebabnya maksudnya kita sekali lagi kita akan ada situasi X sama dengan 1. Bila kita masukkan dalam bila kita masukkan dekat dalam dia punya PX nanti. Substitute into the PX, P1. So 2, 1 cube plus 3, 1 all together square minus C times 1 plus D. You will get what? Akan dapat 0. Kenapa? Sebab ni. Zeros ni maksudnya nak menunjukkan X minus 1 ni akan wujudkan X equals to 1 akan wujudkan X minus 1 which is a factor. Boleh faham tak? Maksudnya daripada zeros atau daripada roots kita boleh tahu faktor dia. Okey? Dan bila dia kata benda tu faktor, maksudnya reminder dia kosong. Bila kita masuk nilai ke dalam P, akan dapat kosong. Itu maksud dia. Okey. First clue dah. Dekat sini, so kalau first clue ni kita simplify. 2 plus 3, 5 5 minus C plus D equals to 0. So this one is equation number 1. Okay, the next clue given to you. When Px is divided by X minus 2, the remainder is okay. Soalan ni tukar. Yang ni tukar jadi 2, 3, tukar jadi 6. Tukar jadi 6 Tukar jadi 6. Ada correction sikit kat sini. Tukar jadi 6 ni. Reminder dia tukar jadi 6. So maksudnya apa? R apa guys? Come on. R2 sama dengan 6. R2 sama dengan 6. Jangan salah faham tau. R2 sama dengan 6 ni maksudnya R ni kita gunakan kaedah reminder theorem. Kaedah reminder theorem adalah gantian ke dalam P. So means that we need to calculate for X2. So kita masukkan P2 Kita masukkan P2. P2 atau R2 dalam situasi ni. Nak tulis mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So 2 cube plus 3 2 square minus C times 2 plus D equals to 0. Equals to 0 pula. Bukan 0 Equals to? Come on. 6. 6. Equals to 6. Thank you. So 8, 16 plus 4, 12 minus 2C plus D equals to 6. So dapat berapa ni tuan-tuan dan puan-puan? 28 tolak 6 kita bawa kiri juga 22 tolak 2C tambah D sama dengan 0. Saya dapat macam ni. Kenapa saya suka kejap bawa kiri, kejap bawa kanan apa ni kan? Saya suka bagi bentuk dia sama Equation 1, equation 2. Kalau belah kanan kosong, biasanya saya akan jadikan kosong juga untuk equation 2. Supaya saya nampak pattern dia dan coefficient dia. So dalam situasi ni adalah senang untuk saya nampak 2 tolak 1. Untuk buat simultaneous equation tu. Sir, Ya. kenapa itu sama dengan 6 tu Kenapa sama dengan 6? Sebabnya ni. Dapat Dayat? Tak. Okey. Dia macam ni Dayat. Yang kosong ni Dayat faham tak? Yang atas ni. Keluar atas ni. Okey. Keluar atas ni kosong sebab benda tu datang daripada faktor. Tapi untuk reminder, faktor dengan reminder ni Dayat, dia punya kaedah sama Dayat. Kita masuk nilai. Okey. Kalau dia kata faktor, maksudnya akan dapat kosong. Kalau dia kata reminder tu dapat 6, bermaksud akan dapat 6. Menjawab tak? Tapi macam mana boleh dapat 6 tu? Dia memang macam tu Dayat. Kita belajar daripada yang sebelum ni lagi. Kalau kita tengok yang contoh sebelum ni kan. Ni juga Sabar Ustaz Yang lain boleh rehat-rehat kejap. Okey Dayat, kita patah balik kepada example awal yang kita buat.
Okay. Cuba tengok Dayat buat ni reminder theorem. Kalau ni X tambah 2 kan? So maksudnya Dayat masukkan nilai apa? Negatif 2. Negatif 2 betul? Betul. Tengok dapat apa? Bila kira dapat apa? Kira dapat negatif 29 kan? Kenapa? Sebabnya kita nak cakap bila kita bahagi dengan X tambah 2, reminder dia akan jadi negatif 29. Oh, okey. Okay. So kalau kita tengok soalan ni, okay, tengok soalan ni, nampak ni. Divisor X tolak 2. Reminder dapat 8, betul? Betul. So maksudnya bila kita ganti 2 nanti, kita akan dapat 8. Okey, faham. Alright, Cun. Terima kasih, sir. Beres. Oh, last ni. Lagi boleh rehat Ustaz, 20 minit. Alright, 22 tolak 2C tambah D. Tambah D sama dengan kosong. So saya nak buat ni subtraction 2 minus 1. So 5 minus C plus D equals to 0. Kenapa saya buat subtraction? Sebabnya 22 minus 5, 17. This one plus C. D and D eliminate each other. So equals to 0. So saya akan dapat terus C sama dengan 17. Okay. How about D? D guys. From equation number 1 kot. Easy kot. 5 minus C plus D equals to 0. Equals to 0. Allah. Equals to 0. So maksudnya D sama dengan C tolak 5. So C kita dapat 17 tolak 5. So kita dapat 12. Yang lain macam mana okey tak? Ada saya kira salah bagi tahu. Okay. Alright. So far our PX is 2x cubed plus 3x square minus C minus C minus 17x plus 12. So this is your PX. And then factorize. Factorize long division macam biasa, long division. So 2x cubed plus 3x square. Ada hands kat situ Ada hands, so wajib gunakan kiraan yang sebelumnya. Kiraan yang sebelumnya adalah kita nak bahagi yang mana guys? Kita nak guna factor ke nak guna reminder tu? Factor. Kita wajib guna factor guys sebab soalan kata factorize. Okay. So kita bahagi dengan factor. Factor dia tadi kita tahu daripada 0 tadi. Scroll ke atas sikit. Factor dia tadi adalah x tolak 1. So kita bahagi dengan x tolak 1. Oh simple je ni dia punya ni. 2x square. So 2x cube minus 2x square. Saya clear. So 3 tambah 2, 5. X kuasa 2 tolak 17x. So this one follow through. So di plus 5x. Okay, so 5x square minus 5x. Oh, hati-hati last ni. Nak tahu betul ke tidak ni. Negatif 17 tambah 5, negatif 12. 12x tambah 12, cantik. Okay, so this one mesti minus 12. Betul tak? Minus 12x plus 12. So clear. Yang lain macam mana? Okay. So what does it mean? So Px is 2x cubed plus 3x squared minus 17x plus 12 just now. We can factorize to x minus 1 and the one that we obtained from the long division just now is 2x squared plus 5x minus 12. So the quadratic we can use calculator. Straightforward. 2x x dapat apa dah? 2x minus 3. 2x minus 3, x plus 4. Plus 4 So factorize completely only. So this part only sama dengan finalize. Boleh? So up until deadline only lah.
Alright guys, so basically done already completely with 6.2. Habis dah 6.2. Kita rehat 20 minit, pukul 10 kita masuk semula. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Okay guys, so we will proceed at 10 at 10 o'clock So saya stop dulu. Okay, that's it guys, you may left first. Okay, thank you. See you at 10. Okay, sir. Boleh.